Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari ini. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian tasrif kita, iaitunya sekarang sudah sampai pada muka surat 34. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okey, hajah dan haji semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, hayya nabda darsana al-yaum bi qiraati suratil Fatihah. Jadi, apa khabar hajah dan haji semua? Kaifa halukum ayuhas sadatul kiram? Kalau sudah ada yang join kelas kita, sila bagi salam ataupun sila komen atau sila share dan ajak rakan-rakan yang lain untuk ikut live kita ni. Semoga ramai lagi yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita bincangkan pada hari ini. Sekiranya tulisan saya ni tak begitu jelas, boleh nanti hajah ataupun haji tuan-tuan dan puan-puan semua bagi tahu. Kalau ada yang tak jelas tulisan saya atau macam mana, okey, boleh bagi tahu ya. Okey. Okey. Nanti boleh saya perbesarkan lagi tulisan ni, insya-Allah, yang untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk membaca. Okey. Waalaikumsalam Hajah Mak Engkujan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita alhamdulillah sudah sampai pada muka surat yang ke-34. Muka surat 34. Jadi pada muka surat 34 ni, tuan-tuan dan puan-puan, iaitunya masih menggunakan wazan af'ala, yuf'ilu. Wazan af'ala yuf'ilu. Kita masih bincangkan wazan af'ala yuf'ilu. Okey. Dan di muka surat 34 ni, wazan af'ala yuf'ilu tapi untuk bina naqis. Apa tu bina naqis? Apa itu bina naqis? Bina naqis kita cuba buat dalam table. Kita ambil wazan dia. Kita cuba. Salah satu dalam kata kerja dalam table muka surat 34 tu adalah alqa. Kita jumpa ya. Hajah dan haji semua ya. Alqa. Dalam table muka surat 34 ada alqa. Alqa. Betul ya? Dalam perkataan alqa yang bermaknakan menjatuhkan, alqa, kalau hajah dan haji tengok, apa yang sejajar dengan fa? Yang sejajar dengan fa adalah lam. Yang sejajar dengan ain, qaf. Yang sejajar dengan lam, ya ataupun huruf illah. Maknanya lamul fi'il atau yang sejajar dengan lam adalah huruf illah. Ini yang dinamakan dengan bina apa? Bina mu'tallun naqisun. Ini dinamakan dengan apa? Mu'tal naqis, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi af'ala yuf'ilu.
Contoh dia alqa. Jadi sebab itulah dinamakan mu'tal nakis. Kenapa? Sebabkan ada huruf illah yang sejajar dengan lam. Setakat ni untuk binat nakis, hal fahimtum? Hajah dan haji semua boleh faham? Hal fahimtum? Semua hajah dan haji boleh faham ya? Okey. Kalian tak faham, boleh tanyakan. Okey. Okey, tak ada soalan ya? Lepas tu kita kena tahu apa maksud daripada setiap sirat. Dalam tabel yang tuan-tuan dan puan-puan tengok, dalam muka surat 34 tu, muka surat 34 dalam tabel tu, ada semua sirat tulis kat sana. Ada fi'il madi, ada yang fi'il mudhari', ada yang masdar, ada yang masdar mimi, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim fi'il amar, fi'il nahi, zaman dan makan. Semua ada sigat-sigat dia dalam muka surat 34 tu. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham dan hadam maksud daripada setiap sigat. Contoh dia lah tuan-tuan dan puan-puan semua. Contoh dia, saya nak ambil perkataan alqa ni. Saya nak ambil perkataan alqa. Saya ambil ni. Ini alqa ya. Alqa ni makna dia apa? Alqa ni makna dia adalah telah menjatuhkan atau telah menyampaikan. Maknanya ini apa? Ini sirat dia adalah fi'il madi. Ini fi'lun madin. Ini fi'il madi. Ini maknanya apa? Telah menyampaikan atau telah menjatuhkan. Sekarang hajah dan haji tuan-tuan dan puan-puan semua, sila ubah. Ubah yang alqa ni menjadi makna dia jatuhkanlah. Jatuhkanlah. Apa bahasa Arab dia, tuan-tuan dan puan-puan semua? Jatuhkanlah. Apa bahasa Arab dia? Kalau alqa ni maknanya telah menjatuhkan. Sila tuan-tuan dan puan-puan sekarang kita ubah menjadi jatuhkanlah. Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya jatuhkanlah? Sila di antara tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila ada yang boleh buat jatuhkanlah. Apa bahasa Arabnya? Jatuhkanlah. Sila, tak ada lagi yang komen ni. Saya pun nak cek juga ni. Tak ada lagi yang komen. Apa bahasa Arabnya? Jatuhkanlah. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa bahasa Arabnya? Jatuhkanlah. Hajah Siti Mazmin. Okey. Ada lagi nak jawab? Bahasa Arabnya jatuhkanlah. Okey, alqi. Hajah Siti Mazmin ada. Kita kena tahu sirat. Apa yang digunakan sirat untuk perkataan jatuhkanlah? Kalau kita tahu jatuhkanlah ini berupa perintah, suruhan. Maknanya kita gunakan sirat apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita gunakan sirat fi'il amar. Kita gunakan sirat apa? Fi'lu amrin. Kita gunakan sirat fi'il amar. Kalau fi'il amar daripada alqa, apa fi'il amar dia? Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek dalam kitab tu. Tuan-tuan dan puan-puan cek dalam kitab tu muka surat 34. Okey, Haji Muhammad Adam, ini muka surat 34 ya. Muka surat 34. Sila tuan-tuan dan puan-puan cek pada muka surat 34 tu, apa fi'il amar kepada alqa? Apa fi'il amar dia? Fi'il amar dia adalah alqi. Apa tuan-tuan dan puan-puan? Iaitunya alqi. Alqi. Ini fi'il amar dia punya. Maknanya apa? Jatuhkanlah ataupun sampaikanlah. Jatuhkanlah ataupun sampaikanlah. Jatuhkanlah atau sampaikanlah. Okey. Selanjutnya, sekarang kita ubah lagi kepada yang lain. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Apa bahasa Arabnya? Sini ni telah menyampaikan. Sedang sampaikanlah. Kita ubah sekarang menjadi
orang yang menyampaikan atau yang menyampaikan. Yang menyampaikan. Apa bahasa Arab dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang menyampaikan. Maknanya pelaku dia. Yang menyampaikan. Apa tu bahasa Arabnya? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang menyampaikan. Sila. Ada di antara tuan-tuan dan puan yang boleh jawab? Yang menyampaikan. Apa bahasa Arabnya? Pertama, kita kena tentukan apa sirah dia tu. Apa sirah dia? Kalau yang menyampaikan tu apa sirah dia, tuan-tuan dan puan? Sirah dia apa? Kena tentukan sirah dia dulu. Sirah dia, okey, Hajah Nur Fazilah. Ada lagi nak jawab? Yang menyampaikan. Okey, Haji Abdul Halim, Mumtaz. Ada lagi? Yang menyampaikan. Okey, sila Hajah dan Haji semua boleh jawab. Salah pun tak apa. Namanya kita belajar ni mesti ada kesilapan sedikit-sedikit lah. Okey. Hajah Siti Mazmin. Okey. Jadi kalau yang menyampaikan maknanya pelaku yang menyampaikan, maknanya pelaku. Jadi kita gunakan apa? Sigat ismul fa'il. Kita gunakan sigat apa? Sigat ismul fa'il. Ismul fa'il apa? Ismul fa'il daripada alqa. Boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk muka surat 34. Rujuk sana. Muka surat 34 tu apa ismul fa'il dia? Ismul fa'il dia adalah mulqin. Mulqin. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi mulqin ni maknanya apa? Maknanya adalah orang yang menyampaikan. Sigat dia apa? Sigat dia ismul fa'il tuan-tuan puan-puan ya. Mulqin. Okey. Sekarang saya cuba lagi yang lain. Saya cuba lagi yang lain selain daripada ismul fa'il. Contoh dia. Yang disampaikan atau benda yang disampaikan atau disampaikan. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Disampaikan atau benda yang disampaikan. Disampaikan atau dijatuhkan. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum translatekan ke bahasa Arab, cari dulu apa sirah dia. Apa sirah dia dulu. Kalau alqa ni telah menyampaikan, ni fi'il madi. Alqi ni maknanya apa tadi? Sampaikanlah, ini fi'il amar. Kalau mulqin yang menyampaikan, ini isim fa'il. Sekarang kita buat yang menyampaikan, yang disampaikan, Kalau sini ni yang menyampaikan. Kalau kat sini ni yang disampaikan. Apa bahasa Arabnya yang disampaikan tuan-tuan dan puan-puan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Pertama, kita tentukan dia. Gunakan sigat apa? Yang disampaikan atau disampaikan. Sigat apa? Okey. Hajah Siti Mazmin. Tapi ada kesilapan sedikit ni. Hajah. Hajah Nur Fazilah, Mumtazah. Ada lagi yang nak jawab? Yang disampaikan. Haji Abdul Halim. Okey. Okey, betul semua ya. Betul. Kita gunakan apa? Sirah ismul maf'ul. Maknanya yang dikenakan, yang disampaikan. Bahasa dia apa? Yang disampaikan tu mulqan. Mulqan. Okey, mulqan maknanya yang disampaikan. Cuma ada sedikit kesilapan dekat sini saya tengok. Cara menulis sirah Hajah dan Haji semua, sirah tu tulisannya macam ni, siratun. Sirah ya, siratun. Okey. Okey. Ini berkenaan dengan sirah dia punya tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Setakat ni hal hadha wadih amla. Hal hadha wadih amla. Sekarang ni jelas ke tak tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita teruskan kepada yang lain? Hal hadha wadih amla? Boleh? So tuan-tuan semua, hal indakumus soal? Ada soalan? Hal hadha wadih amla? Wadih? Okey. Macam mana tuan-tuan dan puan semua? Wadih ya? Tak ada soalan ya? Jadi kita kena tahu
maksud daripada setiap sirah. Sekarang saya masuk kepada wazan lagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Wazan ya. Wazan. Wazan. Masuk pada wazan. Okey. Wazan. Saya ambil yang ni. Alqa. Ini yang senang dulu. Alqa. Alqa. Yang senang dulu kita ambil ya. Alqa. Yang ni tulisan ni tak jelas begitu jelas, takut saya. Alqa. Alqa. Alqa ni tuan-tuan puan-puan, apa wazan dia? Wazan ni apa dia Ustaz? Wazan tu yang ada fa, ain dan lam. Yang ada fa, ain dan lam. Sama contoh dia lah, contoh. Contoh wazan tu fa'ala, contoh. Contoh tu fa'ala. Jadi alqa ni, hajah haji tuan-tuan dan puan-puan semua, apa wazan dia alqa ni? Alqa, apa wazan dia? Alqa, apa wazan dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tengok wazan kepada alqa ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada muka surat 32. Muka surat 32. Apa wazan dia? Wazan tu ada paling atas sekali. Muka surat 32. Apa wazan dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Sila bagi komen apa wazan kepada alqa. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa wazan alqa? Masya Allah. Hajah. Okey. Ramai je betul. Okey, betul. Wazan dia adalah af'ala. Wazannya iaitunya af'ala. Ada tu pada muka surat 32. Nak tengok wazan ni hajah dan haji, nak tengok wazan itu tengok pada yang sahih dia. Yang sahih daripada af'ala if'ilu ni, bina sahih dia ada pada muka surat 32. Okey? Boleh ya? Kita cuba yang lain lagi. Yang lain saya nak cuba. Okey. Okey. Yang ni, mulkan. Mulkan ni, apa ni wazan dia? Hajah dan haji tuan-tuan dan puan-puan semua. Mulkan. Apa wazan dia? Mulkan ni, ini ni, apa wazan dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua, mulkan. Wazan dia. Kalau alqa tadi af'ala. Kalau mulkan, apa tu wazan dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila. Kalau mulkan, apa wazan dia? Sila. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Mulkan. Sila rujuk kembali pada muka surat 32. Apa wazan kepada mulkan? Tengok. Yang mulkan ni kan isim maf'ul. Cuba tuan-tuan dan puan-puan cari wazan kepada isim maf'ul. Sila. Okey, Hajah Siti Mazmin. Okey. Maf'alan. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia? Muf'alan. Okey. Muf'alan. Okey, Hajah Siti Mazmin. Hajah-hajah dan haji tuan-tuan dan puan-puan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan semua sila jawab. Sila. Salah pun tak apa. Okey, Halan Fazilah. Okey. Okey, saya tadi ni ambil yang mulkan ni. Mulkan ni apa dia? Yang untuk yang ni, yang isim maf'ul ni. Yang isim maf'ul. Mulkan ni tadi ni saya ambil untuk isim maf'ul ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sila rujuk muka surat 32, tengok wazan untuk isim maf'ul. Apa wazan dia? Muf'alun. Wazan dia adalah muf'alun. Okey tuan-tuan dan puan ya, muf'alun. Kalau Hajah Siti Mazmin tadi jawab muf'alan ya. Muf'alan tu untuk isim masdar. Okey, jadi muf'alun. Boleh tuan-tuan dan puan ya? Hal hadha wadih untuk wazan wadih wadih. Okey, kalau wazan Ustaz, yang ini kan dinamakan dengan wazan. Ni af'ala ni wazan. Okey, boleh kita bagi ya. Af'ala ni wazan, muf'ilun ni wazan. Lepas tu Ustaz, yang alqa ni apa pula nama dia? Alqa tu apa istilah dia? Yang wazan ni maknanya penimbang. Ni benda ni penimbang dia, alat untuk menimbang.
Yang ditimbang, benda yang ditimbang apa nama dia? Mauzun. Jadi ini dinamakan dengan mauzun. Bukan pisang ya, hadiah ya. Tuan-tuan puan-puan ya, bukan pisang ya. Jadi mauzun. Jadi alqa ni mauzun istilah dia. Mauzun saya bagi warna biru lah. Sebagai warna biru. Ini mauzun. Ini mauzun. Okey, ini mauzun ya. Ini dinamakan dengan mauzun. Ini wazan, ini mauzun. Okey, itu istilah-istilah dia lah. Okey, hal hadha wadih amla? Wadih amla tuan-tuan dan puan-puan semua? Boleh jelas ya? Kalau jelas, kita teruskan kepada latihan. Kalau jelas, kita teruskan kepada latihan. Kalau masalah lagu tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau lagu dia ni, kalau af'ala ni, kalau alqa ni apa lagu dia? Lagu ni sama saja. Alqa yulqi ilqa'an mulqan fahuwa mulkin wa dhaka mulqan alqilatulqi mulqan mulqan alqilatulqi mulqan mulqan. Macam tu Hajah dan Haji ya. Okey. Hajah Zainab, timbangan atau alat menimbang tu wazan. Kalau mauzun tu yang ditimbang. Benda yang ditimbang mauzun ya. Okey. Okey, tak ada soalan. Kita teruskan kepada latihan lah. Nampaknya dah okey dah ni. Kita teruskan kepada latihan. Di sini ni ada yang latihan nombor 1 ya. Latihan nombor 1. Okey. Yang pertama saya buat ini macam saya buat sini ya. Sini untuk tasrif dia. Benda tasrif dia. Kejap ya. Saya buat tasrif dia. Latihan yang nombor 1. Okey. Ayat dia apa? Dalam kitab tu nombor 1 muka surat 34 tu okey, hamzah, lam dan qaf macam tu tuan-tuan puan-puan ya. Lepas tu asaka. Asaka ni maknanya tongkat kamu. Tongkat kamu. Okey. Okey. Yang lepas tu tasrif dia, sebelah sini tasrif dia, apa fi'il madi dia? Apa fi'il madi dia? Lepas tu apa sirah dia? Lepas tu apa wazan dia? Lepas tu apa bina dia? Bina ni tuan-tuan puan-puan tahu tadi bina dia kita belajar hari ni bina nakis Ustaz. Maknanya confirm dia nakis. Betul, dia nakis lah. Tak payah kita cari lagi ya. Okey. Jadi untuk tasrif dia ini saja kita kena cari. Sama ada apa fi'il madi dia, apa sirah dia, apa wazan dia, apa bina dia. Okey tuan-tuan puan-puan ya. Yang pertama, apa ni fi'il madi dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua jawab dekat komen apa fi'il madi dia. Fi'il madi sekali tulis dengan makna dia. Apa fi'il madi dia? Apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Sila. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang boleh jawab, sila jawab dekat ruang komen. Apa tu fi'il madi dia? Ada yang boleh jawab? Apa fi'il madi untuk perkataan tu? Okey, Hajah Nur Fazila. Okey, ada lagi tuan-tuan dan puan-puan sila jawab. Salah pun tak apa. Tapi insya-Allah kalau fi'il madi ni senang saja nak jawab dia. Senang saja. Okey. Okey, ada boleh jawab lagi? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila. Okey, ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia? Okey, alqa. Okey, betul. Fi'il madi dia adalah alqa. Alqa. Tulisan dia jelas ya, Hajah dan Haji ya. Tulisan dia, tuan-tuan puan-puan ya. Tulisan saya dekat skrin ni okey ya, tak ada masalah ya. Saya takut tulisan dia agak kecil mungkin nampaknya. Tulisan okey ya, tak ada masalah ya. Okey, alqa betul. Okey, ramai yang menjawab betul, alqa. Lepas tu, betul. Jadi
Fi'il madi dia adalah alqa. Maknanya menjatuhkan atau menyampaikan. Maknanya ni boleh ni maknanya menjatuhkan. Okey. Menjatuhkan tongkat kamu. Sekarang sirah dia. Apa ni sirah dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Sirah dia. Sama ada pertama kita kena tentukan adakah dia ni isim ke fi'il. Adakah dia isim ke fi'il? Kalau tuan-tuan dan puan-puan cek dalam kitab tu, kalau isim mesti ada mim dekat awal dia. Kalau isim, kalaulah ini ni isim, mesti sini ni ada mim. Mesti ada mim dekat mula ayat, mula perkataan ni. Mesti ada mim. Maknanya dia bukan isim ya. Maknanya dia adalah fi'il. Sekarang kita kena tentukan. Adakah dia fi'il madi? Adakah dia fi'il mudhari'? Adakah dia fi'il amar? Adakah dia fi'il nahi? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Senang saja ni. Okey. Hajah Hasrina awal lah. Masya Allah. Lagi Hajah Nur Fazila. Okey. Apa sirah dia? Okey, betul sirah dia. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila jawab. Apa sirah dia? Dia boleh jawab. Hajah Siti Mazmin. Okey. Hajah Zainab. Sirah dia. Hajah Zainab. Fi'il madi. Okey. Okey. Kita cubalah ya. Kalau dia fi'il madi. Hajah semua. Kalaulah dia. Saya letak dekat sini lah. Saya tulis dekat sini ya. Kalau dia fi'il madi. Maka tulisan dia macam mana? Tulisan dia adalah alqa. Ada huruf illah dekat ujung. Ada huruf illah dekat ujung. Kalaulah dia fi'il madi. Dalam perkataan ni ada ke tak huruf illah? Tak ada tuan-tuan puan-puan ya. Tak ada huruf illah dekat ujung dia. Maknanya dia bukan fi'il madi. Sebabkan kalau fi'il madi dia mesti ada huruf illah dekat ujung dia. Okey. Betul Hajah Zainab. Jadi dia tak ada huruf illah. Maknanya dia bukan fi'il madi ya. Jadi dia fi'il amar. Fi'il. Tulisan dia fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi ini fi'il amar. Lepas tu wazan dia. Apa tu wazan dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Rujuk pada muka surat 34. 32 sorry. Muka surat 32. Muka surat 32. Apa tu wazan dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Wazan dia. Okey. Hajah Nur Fazilah, Mumtazah. Ada lagi yang nak bagikan apa tu wazan dia? Sila. Hajah dan Haji semua. Apa wazan dia? Ramai. Okey, Hajah Nur Fazilah, Hajah Siti Mazmin, Hajah Husni. Okey, ramai jawab. Haji Abdul Halim. Okey. Okey, senang ya. Wazan dia adalah af'il. Okey, betul. Af'il Ustaz. Sini ni apa baris dia tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana nak tulis baris dia ni? Maknanya sini ni alqi. Alqi. Sini ni adalah alqi ya. Jadi dalam ini ni alqi asaka. Maknanya apa? Jatuhkanlah tongkat kamu. Jatuhkanlah tongkat kamu. Untuk tasrif dah settle masalah dah. Untuk tasrif dah okey. Tasrif dah okey, dah settle masalah. Sekarang kita cuba nahwu dia. Kita cuba je lah nahwu dia sekali. Nahwu dia macam mana? An-nahwu. Nahwu dia. Okey, kita cuba nahwu dia. Yang pertama alqi. Alqi ni tuan-tuan dan puan-puan semua. Alqi ni dia adalah fi'il amar dia. Fi'il amar. Fi'lu amrin. Okey, fi'lu amrin. Kita ada belajar dalam nahwu. Setiap fi'il mesti ada fa'il dia punya. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Jadi fa'il dia mana? Hajah dan Haji, tuan-tuan dan puan-puan semua, mana fa'il dia? Fa'il dia mana? Mana pelaku dia? Jatuhkanlah.
jatuhkanlah siapa siapa yang menjatuhkan? Jatuhkanlah siapa? Mana fa'il dia? Fa'il dia mustatir anta. Mustatir anta. Sebab kan kalau berupa fi'il amar ni hajah dan haji, kalau fi'il amar ni menjadi memang anta lah. Sebab kan tak mungkin kita nak suruh orang yang tak ada di depan mata. Tak mungkin kita nak suruh orang ganti nama ketiga. Tak mungkin kita nak suruh ganti nama pertama. Mesti kita suruh ganti nama ke kedua, anta ataupun anti ataupun antum ataupun antunna. Kau kat sini ni anta ya, kamu. Jadi kamu lemparkanlah atau jatuhkanlah. Lemparkanlah atau jatuhkanlah. Jatuhkanlah, kamu jatuhkanlah. Jatuhkan akan apa? Akan tungkat kamu. Akan tungkat. Jadi tungkat ni sebagai apa? Tuan-tuan dan puan-puan semua, akan. Maknanya dia sebagai objek dia. Objek bahasa dia apa? Maf'ulun bih. Jadi objek dalam bahasa Arab dinamakan dengan apa? Maf'ulun bih. Ini benda yang dilemparkan. Benda yang dilemparkan dia maf'ulun bih. Boleh hajah dan haji ya? Maf'ulun bih. Okey. Macam kita bincang semalam, macam yang kita cakap semalam, ada kita bincang bukan semalam ya? Semalam ya? Hari sekarang. Betul. Sebelum semalam Maulidi Rasul kan, sebelum tu. Macam kita bincang sebelum tu, kalaulah dia menyatakan kepunyaan tongkat kamu, buku kamu, kereta kamu, rumah kamu. Maknanya itu apa susunan ayat dia? Susunan dia adalah mudhaf dengan mudhafun ilaihi. Jadi kalau kepunyaan tuan-tuan dan puan-puan semua, saya letak kat bawah ni lah ya. Saya tulis kat sini. Kalau menyatakan kepunyaan, contoh dia, kita buka. Contoh macam ni. Maknanya susunan ayat ni apa? Mudhaf plus dengan mudhafun ilaih. Kalau menyatakan kepunyaan dia, mudhafun ilaihi. Mudhaf dengan mudhafun ilaih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, asal ni juga sebagai mudhaf. Ni pun juga sebagai mudhaf. Yang ka dia apa? Ka ni adalah mudhafun ilaihi. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Jadi yang ka ni mudhafun ilaih. Menyatakan punya macam tu semua ya. Buku kamu, kereta saya, macam tu semua ya. Okey. Hal hadha wadih amla. Untuk nombor 1 ni jelas ke tak tuan-tuan dan puan-puan semua? Hal hadha wadih amla. Okey. Ada soalan? Hal indakumus soal? Kalau tak ada, kita cuba teruskan kepada yang nombor 3 lah. Atau nombor 3 pun juga okey. Ataupun nombor 2 pun juga okey juga. Atau kita cuba nombor 4 lah. Nombor 4 senang sikit. Nombor 4. Nombor 4 yang nampaknya boleh kita fahami bersama. Nombor 4 ya. Nombor 4 ataupun nak gunakan nombor yang lain pun juga okey ni. Saya tengok kejap Hajah dan Haji ya, yang sesuai, yang senanglah kita nampaknya. Okey. Nombor 7 lah, nombor 7. Nombor 7 rasanya. Nombor 7. Okey, kita cuba yang nombor 7. Nampak tuan-tuan dan puan semua ya? Nombor 7 dalam kitab tu. Nombor 7. Kita cuba yang nombor 7. Okey, saya tak dekat bawah lah. Nombor 7 ni ayat dia adalah okey. Al-ma'a minan nahri. Minan nahri. Jadi kita nak cari ni perkataan yang ni, hajah dan haji tuan-tuan dan puan-puan semua. Muka surat 34, Hajah Nurmah ya.
Okey. Kita nak cari yang ni, apa fi'il madi dia. Ini yang soalan nombor 7 ya. Soalan nombor 7. Apa fi'il madi dia? Okey, kejap ya. Apa, lepas tu sirah dia. Lepas tu apa wazan dia. Lepas tu apa bina dia. Dalam ayat, dalam table ni semua bina naqis ya. Tadi kita dah bincangkan ya, bina naqis. Okey. Sekarang kita cuba fokus kat sini. Tasrif dia. Ni tasrif dia. Sebelah sini saya letak tasrif ya. Hajah dan haji tuan-tuan puan-puan. Sebelah sini tasrif dia. Okey. Pertama, fi'il madi dia. Apa ni fi'il madi dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua sila jawab dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia? Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Tulisan dia agak kecil okey, saya berbesar sikit. Okey. Ni dah okey, ajar semua ya. Ni apa fi'il madi dia? Yang ni dah okey, ajar tulisan dia. Okey, dah okey ya tulisan dia. Okey, fi'il madi dia ajra. Okey. Dalam kitab tu nombor 7 ya, soalan nombor 7. Ajra. Fi'il madi dia adalah ajra. Ajra. Okey, betul. Fi'il madi dia ajra. Fi'il madi dia ajra. Kurang jelas ya? Okey. Saya besarkan lagi ya. Okey. Macam ni. Okey, sekarang ni tuan-tuan puan-puan, mungkin okey macam ni. Ini dah paling besar ni. Okey. Kita cubakan. Betul. Jadi fi'il madi dia apa? Ajra. Betul. Fi'il madi dia adalah ajra. Fi'il madi dia ajra. Atau saya buat sekejap ya, hajah dan haji saya buat dalam bentuk okey. Okey. Saya nak buat dia dalam bentuk ini sajalah, landscape saja. Mungkin biar lebih nampak macam ni lagi. Okey. Okey, sekarang hajah dan haji ya. Ni mungkin bolehlah dibesarkan ni. Saya bawahkanlah. Tak boleh nampaknya. Macam ni sajalah. Okey. Jadi di sini ni ajraitul ma. Di sini ni tak tahu kita ya. Ajra ke ajri ke macam tu. Ni fi'il madi ajra. Lepas tu betul nampak ya. Okey, nampak. Okey, lepas tu sirah dia. Sirah dia apa? Agak-agaknya apa ni? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Sirah dia. Sirah dia ni agak-agaknya apa ni? Kalau dia berupa isim macam kita bincang tadi, kalau dia berupa isim mesti ada mim dekat awal dia ni. Mesti sini ni mim. Kalau dia berupa isim. Sekarang tak ada mim ni. Maknanya tak ada mim. Kalau dia tak ada mim maknanya dia bukan isim lah tu. Kalau dalam dalam wazan ya. Jadi apa tu sirah dia tuan-tuan puan-puan? Maknanya dia bukan isim ni. Dalam wazan ni, kalau isim mesti dimulakan dengan mim pada wazan ya. Pada wazan ni. Sekarang dia tak ada mulakan dengan mim. Maknanya dia bukan isim. Sama ada dia fi'il. Fi'il apa dia tu tuan-tuan dan puan-puan? Fi'il madi ke, mudhari' ke, amar ke, macam mana? Okey. Okey, nampak ya? Alhamdulillah. Okey, fi'il madi. Fi'il amar. Okey, ada yang cakap fi'il madi, ada cakap fi'il amar, ada cakap fi'il mudhari'. Boleh juga, tak masalah. Ada lagi nak cuba? Ada norma fi'il madi. Okey, ada sini fi'il madi. Okey. Jadi sirah dia, kita cubalah dulu fi'il amar ya. Fi'il amar, hajah dan haji, bentuk dia ajri. Ajri macam ni. Dan fi'il amar,
Tak ada dia berakhiran dengan ta. Tak ada. Fi'il amar tak ada berakhiran dengan ta. Fi'il amar tak ada berakhiran dengan ta. Maknanya fi'il amar pun salah. Fi'il amar salah. Kenapa? Sebabkan fi'il amar dia tak ada yang berakhiran dengan ta. Boleh ada dan aja. Dia ajri kalau fi'il amar dia tu. Ajri. Tak ada berakhiran dengan ta. Yang kedua, apa lagi tadi? Tadi ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey, ada fi'il mudhari' tadi jap Ada ya. Okey, ada fi'il mudhari' juga. Kalau fi'il mudhari', betul, dia dimulakan dengan hamzah dimulakan dengan hamzah, ya, nun dan ta. Dia dimulakan dengan hamzah, ya, nun dan ta, ataupun Anita, ataupun disingkat Anita, Ana itu. Sama saja. Jadi, kalau fi'il mudhari' dimulakan dengan hamzah, nun, ya dan ta. Memang sini dimulakan dengan hamzah. Tapi, tak semua yang dimulakan dengan hamzah, nun, ya dan ta tu fi'il mudhari'. Tak semua. Kadang-kadang juga ada fi'il madhi. Kita cuba ya. Kalau dia fi'il mudhari', dia apa? Ajra ni Hajar. Ni kan ajra. Fi'il mudhari' adalah yujri. Yujri fi'il mudhari' dia kan? Okey. Ustaz, kita tukar yang ya ni menjadi hamzah. Okey, boleh, tak masalah. Jadi dia ujri. Maknanya sini ustaz boleh jadi ujri. Okey, tak masalah, tak ada salah kan? Ujri. Cuma kenapa pula ada ta dekat sini? Fi'il mudhari' tak juga berakhiran ta macam ni. Ujri macam ni. Tak ada. Kalau fi'il mudhari' tak ada yang berakhiran dengan ta macam ni. Hajah dan haji ya. Tak ada. Maknanya fi'il mudhari' pun juga salah. Salah. Fi'il mudhari' pun juga salah. Fi'il mudhari' pun juga salah tuan-tuan dan puan ya. Jadi sini ni bukan ujri, bukan fi'il mudhari'. Sebabkan fi'il mudhari' pun juga tak ada berakhiran dengan ta. Ini pun juga salah. Jadi fi'il apa sini ni? Fi'il madhi. Okey, jadi dia fi'il madhi. Fi'il madhi dia apa ustaz? Ajra. Ustaz, situ tu ada ta. Memang fi'il madhi boleh ditambahkan dengan ta ya. Fi'il madhi boleh ditambahkan dengan ta. Sama ada sini ta, ti, tu. Boleh ta. Boleh tambahkan ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ataupun ta sukun. Boleh. Kalau fi'il madhi boleh tambahkan dengan yang empat-empat ni. Kalau fi'il mudhari' tak boleh. Kalau fi'il amar tak boleh. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Jadi dia fi'il madhi boleh ditambahkan dengan ta, ti, tu, ta sukun. Dekat ujung ya. Jadi dekat sini ni ustaz, apa ni? Kalau kita gunakan ajraita, kamu mengalirkan. Ajra ni kan maknanya mengalirkan ya. Kamu mengalirkan air dari sungai. Bolehlah, tak masalah. Kalau kita nak buat ajraita. Jadi kalau kita nak buat nak sambungkan dia, jadi dia macam ni tuan-tuan puan-puan. Jadi dia ajraita. Kalau nak sambungkan dengan ta ya, maknanya kamu mengalirkan air dari sungai. Bolehlah. Kalau kita cuba dengan ti, kamu mengalirkan air, kamu perempuan mengalirkan air, kamu mengalirkan air daripada sungai. Okey juga, tak masalah. Kita cuba dengan tu. Saya mengalirkan air daripada sungai. Rasa saya lebih sesuai yang ni lagi. Saya. Sebabkan saya mengalirkan air daripada sungai. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak gunakan yang ni, itu pun tak ada salah juga. Boleh saja. Tapi yang lebih sesuai rasanya, ajrai tu. Gunakan tu ya. Maknanya saya. Saya mengalirkan air daripada sungai. Jadi sini ni ajrai itu. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Memang asal dia ajra. Tapi sini ni dah plus dengan tu. Tu, ta, ti, tu, ta sukun. Dah plus dengan antara yang empat ni lah. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Hal hadha wadih amla. Betul. Hajah Nurmah. Betul. Ajra itu. Betul.
Jadi semua jelas ya? Hal hadha wadih amla, tuan-tuan dan puan semua? Jelas ya? Okey, jadi ajraitu. Okey. Selanjutnya, maknanya sini sirah dia fi'lun madin. Okey, ini fi'il madi ya. Selanjutnya wazan dia. Wazan dia apa ni? Hajah dan haji semua. Wazan dia. Wazan dia. Wazan dia. Apa tu wazan dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Wazan dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk muka surat 32. Boleh rujuk pada muka surat 32. Apa tu wazan dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Rujuk muka surat 32. Apa wazan untuk fi'il madi? Sila. Ada yang boleh? Wazan dia. Wazan dia. Apa tuan-tuan dan puan-puan? Wazan dia. Sila. Okey. Masya Allah. Haja Husni. Okey. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia? Af'ala. Okey, betul. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Af'ala. Okey, mumtaz. Ada lagi nak jawab? Wazan dia. Okey. Okey, Haji Abdul Halim, betul. Tadi wazan dia adalah af'ala. Af'ala. Cuma Ustaz sini tambahkan tu. Kita samakanlah. Jadi dia af'al tu. Okey juga, tak masalah. Kalau macam ni ya. Boleh ya tuan-tuan puan-puan ya. Jadi wazan dia af'al tu. Lebih sesuai dengan ni ya. Jadi untuk tasrif dia dah okey. Untuk tasrif dah okey dah settle dah. Setakat untuk tasrif ni hal hadha wadih amla. Untuk tasrif ni jelas ke tak tuan-tuan dan puan-puan semua? Untuk tasrif dia hal hadha wadih amla. Boleh difahami ya? Hal hadha wadih mafhum amla. Boleh difahami ke tak? Mafhum amla. Wadih amla. Wadih. Okey. Okey. Itu tasrif dia. Sekarang kita masuk kepada nahwu dia. Nahwu dia lagi lah. Tasrif dah okey. Nahwu dia lagi. Sekarang nahwu dia. Ajraitu. Ajraitu. Tadinya apa ni tuan-tuan dan puan-puan ajraitu? Ini fi'il madi. Fi'il dalam kaedah nahwu mesti ada pelaku dia. Mesti ada wajib, bukan mesti lagi, wajib. Wajib ada pelaku dia. Fi'il wajib ada pelaku dia. Setiap fi'il sama ada fi'il madi, fi'il amar, mudhari', nahi, semua ada pelaku dia. Jadi sini kan maknanya telah mengalirkan. Siapa yang mengalirkan? Mana fa'il dia? Siapa yang mengalirkan? Tuan-tuan dan puan-puan, siapa? Mana fa'il dia? Siapa yang mengalirkan? Sila tuan-tuan dan puan-puan ada yang menjawab. Siapa? Mana fa'il dia? Siapa yang mengalirkan? Telah mengalirkan. Siapa yang mengalirkan? Mana fa'il dia? Mana pelaku dia? Haji Abdul Halim. Okey, boleh. Tak masalah. Betul Haja Norma. Okey, semua. Okey, Haja Masmin. Muntazah Haja. Betul. Okey. Okey. Jadi pelaku dia mana? Pelaku dia yang tu ni. Tu pelaku dia ya. Tu makna dia ana. Dia mempunyai makna yang sama macam ana. Jadi pelaku dia adalah tu. Tu ni pelaku dia. Tu ni samalah macam domir. Dia tu ganti nama juga tu. Tu tati itu ganti nama. Itu sebagai pelaku dalam fi'il madi. Okey. Selanjutnya. Maknanya ni telah mengalirkan siapa saya. Jadi saya mengalirkan. Mengalirkan apa? Apa benda yang dialirkan? Mengalirkan akan apa? Hajah dan haji tuan-tuan dan puan-puan semua. Mengalirkan air. Jadi air ni sebagai apa? Benda dia. Benda yang dikenakan. Benda yang dialirkan. Saya mengalirkan akan air. Ini jadi apa nama dia? Objek. Dalam bahasa Arab apa nama dia? Dalam bahasa Arab nama dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Maf'ulun bih. Okey. Selanjutnya. Min ini asalnya min ya. Min asal dia. Min tu apa? Min tu adalah
harful jar. Ini mungkin dah biasa tuan-tuan dan puan-puan sedengar ya. Harful jar. An-Nahri itu apa tuan-tuan dan puan-puan? Selepas huruf jar, apa nama dia? Selepas huruf jar? Selepas huruf jar dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan al-isim atau isim majrur. Okey. Isim majrur. Jadi selepas huruf jar dinamakan dengan isim majrur. Jadi kalau terjumpa huruf jar, selepas dia isim majrur tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Okey, macam tu. Okey. Jadi isim majrur. Jadi kita dah selesaikan juga nahwu dia. Makna dia apa? Ajraitul ma'a minan nahri. Saya mengalirkan air daripada sungai, dari sungai. Okey, jadi itulah perbincangan kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua mengenai tasrif, iaitunya tasrif dengan tajuk tasrif muka surat 34. Sebelum saya tutup, hal indakumus soal, tuan-tuan dan puan-puan semua, ada soalan setakat ni? Ada soalan mengenai apa yang kita bincang hari ini? Hal indakumus soal? Okey. Okey, tak ada soalan ya, tuan-tuan dan puan-puan ya? InsyaAllah okey ya, tak ada masalah. Jadi, itu sajalah kelas tasrif kita pada hari ini. Saya pun minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Mungkin insyaAllah kelas bahasa komunikasi hari ini, saya pun mungkin tak dapat buat live. Saya tak dapat buat live untuk kelas tasrif, kelas bahasa komunikasi hari ini. Jadi hari ini saya hanya buat live untuk yang tasrif ni. Untuk komunikasi saya tak dapat buat. Jadi minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. InsyaAllah kita jumpa lagi esok insyaAllah. Dan esok insyaAllah adalah kelas tasrif dengan bahasa komunikasi insyaAllah. Itu sajalah perbincangan kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Okey, Hajar Nurmah, jumlah fi'liyah. Betul jumlah fi'liyah ni. Betul jumlah fi'liyah nama dia. Okey, itu sajalah. Terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada sesi bahasa tasrif kali ini. InsyaAllah jumpa lagi esok untuk sesi tasrif dan bahasa Arab, bahasa komunikasi insyaAllah. Hari ini cuma tasrif saja ya. Syukran jazilan. Hayya nakhtatim darsanal yawm bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.